Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. So, untuk kuliah hari ini, kita akan belajar tentang jus dan cordial. Okay, apa beza jus dan cordial ni kan? So, hasil daripada pembelajaran ini, saya akan ceritakan tentang jus, cordial, nektar. Seperti apa tu minuman jus, cordial, nektar yang berkaitan kan? Bahan-bahan mentah, kaedah, okay? Macam mana nak menghasilkan jus dan cordial mengikut kaedah dan formulasi yang betul. Dan kita akan menentukan ciri fizikal dan organoleptik hinggalah bahan pembungkusan dan kos penghasilan. Okey. Jus adalah ekstrak cecair daripada buah-buahan atau sayur-sayuran yang tidak diubah komposisinya. Okey, manakala minuman jus pula adalah minuman yang mengandungi tidak kurang daripada 20% jus dan boleh ditambah dengan pewarna. Okey, manakala nektar adalah minuman yang mengandungi tidak kurang 50% jus buah dan boleh ditambah dengan pewarna dan perasa, asid, ejen pemekat dan lain-lain. So, daripada tiga-tiga ni, yang pure adalah jus. Maksudnya tak ada sebarang penambahan. Tapi bila awak pergi ke mana-mana, pergi tengok kat labeling, kalau dia tulis minuman jus buah, maksudnya dia telah hanya mengandungi lebih kurang 20% sahaja. Okay, manakala nektar tu lebih pekat lah kandungan jus buah dia. So, saya harap kamu dapat membezakan lah jus, minuman jus buah dan nektar. Ini bahan-bahan mentah lah nak menghasilkan jus. Okay, kita boleh gunakan buah nanas, buah tembikai susu, buah tembikai merah, atau apa saja buah yang sesuai, yang awak suka. Dan bahan yang diperlukan CMC, citric acid dan sugar, gula. Okey, ni peralatan-peralatan yang diperlukan. So, antara yang terpenting yang kita nak tengok adalah nak ukur Brix, okay, kandungan berapa peja larut dalam kita punya kandungan jus buah tadi ataupun cordial. Okey, ni adalah carta alih penghasilan jus. Secara umumnya, penyediaan bahan mentah, pengekstrakan, penjernihan, penyahudaraan, pengawetan dan pembotolan. Okay, penyediaan bahan mentah maksudnya kita kena daripada pemilihan buah lah. Buah yang baik. Kalau buah tu dah tak elok, buah tu dah rosak, buah tu dah mengalami browning, so dah tak sesuai untuk membuat perprosesan jus. Okay, penggeredan, kita tengok jenis buah, saiz dia. Okay, proses pelembutan ni maksudnya kita melakukan, tengok buah yang, kalau buah yang sedikit keras, kita lakukan proses pelembutan, membasuh, penyediaan, penyaluran ataupun rawatan kimia. Okey, ini pengekstraktan. Pengekstraktan kita gunakan kalau dekat industri, penekan hidrolik, penekan skru. So, kalau kita secara home base mungkin menggunakan pengisar, food processor. Okey, untuk kita keluarkan, untuk kita perah lah untuk dapatkan jus yang berkualiti. Okey. Okay, buah yang dikisar terlalu halus seperti puri akan menghasilkan jus yang keruh tidak jernih. Kerana komponen cecair yang larut sukar dipisahkan dari pekerja terampai. Rasanya lebih sedap. Maksudnya kalau tanpa kita lakukan proses penjernihan, proses kita tapis, so dia akan menghasilkan pure jus lah sekali dengan hampas. Jika penghancuran dilakukan tanpa pemanasan, enzim boleh bertindak balas. Okay, that's why kita kena melakukan proses penceluran. Sebab tak nak berlaku proses pengoksidaan yang berlaku. Dan penjernihan adalah jus yang diekstrak menggunakan berbagai zat terampai seperti tisu buah, biji, kulit. So, kita nak asingkan bahan-bahan ni. So, kita gunakan penapisan ataupun pemendapan, penurasan. So, apa sahaja yang berkaitan untuk kita dapatkan pure juice. So, penapisan dan pemendapan, dia ada 4 jenis lah. Penapisan, pemendapan, penurusan dan penggemparan, enzim, pemanasan dan penyejuk bekuan. Dan setiap kaedah ini berbeza mengikut industri yang tahap industri lah. Okay. So, kalau semakin tinggi tahap yang kaedah yang digunakan, dia akan menghasilkan jus yang jernih, sangat baik kan. Berbanding kalau kita melakukan cuma penapisan sahaja, okay, jus tidak jernih, masih lagi seperti kita menggunakan kain maslin saja, so masih lagi ada
tinggal bahan-bahan yang terampai. Ini adalah penyahudaraan. Proses ini dilakukan dalam satu bekas tertutup di mana udara akan dikeluarkan untuk meminimalkan kerosakan terhadap warna, rasa dan vitamin C. Pengawitan maksudnya kita untuk mengelakkan daripada berlakunya fermentasi, kehadiran enzim, kehadiran kimia yang tidak balas antara satu sama lain, kehadiran logam. Maksudnya kita menggunakan kaedah pengawitan secara pempesturan ataupun bahan kimia. Okey. Dan akhir sekali pembotolan, pembungkusan jus untuk tujuan pengedaran jualan ataupun untuk menjadikan produk itu lebih tahan lama. So, ini adalah contoh kaedah penghasil jus tembikai di makmal. Okay, daripada proses penyediaan buah, proses penceluran, pengisaran dan penapisan, masak dan akhirnya kita bottling. So, ini adalah penghasilan koordinat nanas pula. Kita sediakan nanas, kita celurkan nanas, kita masukkan dalam food processor, masak dan menambah bahan-bahan yang perlu ditambah dan juga kita melakukan pembotolan. So, pengiraan dapatan kos, biasalah kita kena kira kos bahan, kos upah, kos sampingan dan untuk totally dapatkan kos projek dan akhir sekali kita buat tambah harga dan harga jualan. Okay, so, ini saya skip sebab benda yang sama. So, dalam bab ini, saya harap awak dah dapat kena pasti apa itu beza jus, okay, apa itu beza minuman jus, nektar dan bagaimana proses pembezaan penghasilan jus dan kordial. Sekian, terima kasih.